Assalamualaikum. Okay, kita masuk bab 7 iaitu sukatan serakan data terkumpul. Bab ni jangan bimbang, nama je macam panjang ni tapi sebenarnya ini adalah tajuk statistik. Kita dah pernah belajar dah tajuk ni, tajuk statistik. Okay, so dalam ni cikgu tulis dua je dulu. Dua benda yang kita nak belajar hari ini iaitu histogram dengan poligon kekerapan. So histogram adalah carta palang. Okey, carta palang dia ada paksi X dan paksi Y. So yang ini nanti carta palang ni nanti kita akan guna sama ada awak guna titik tengah ataupun awak guna selang kelas. Okey, guna selang kelas. Nanti kita bincang satu-satu apa perkataan ni. Yang ini adalah kekerapan. Okey, kekerapan ni adalah bilangan. Okey, ini adalah bilangan. Bergantung pada soalan. Okey, bila sebut je histogram, yang cikgu nak awak tahu, bila sebut je histogram, awak kena dah tahu dah kepala ni. Okey, sebut je histogram, awak pun terbayang benda ni. Okey, ini adalah histogram. Okey, histogram. Okey, so histogram ni cikgu lukis, cikgu tak mahu lukis tepek, cikgu nak lukis dia ada tempat kosong kat sini. Ini tinggal ruang kosong. Dekat depan dengan belakang memang cikgu tinggal ruang kosong. So ini adalah histogram. Okey, so yang kedua adalah bila disebut je kekerapan poligon. Poligon. Apa bentuk poligon ni? Poligon kan kalau kita belajar tingkatan berapa? Poligon kan dia adalah garis kan? Garis. Dia adalah garis lurus. Okey. Dia adalah garis lurus. Dia tak boleh ada bulat. So ni ada poligon. So graf poligon macam mana? Graf poligon maknanya adalah graf garis. Dia ada garis. Okey, dia ada graf garis. So, bila disebut poligon dia garis. Garis ni garis. Tek, 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 tek. Okey, ni contoh. Okey, sebab dia adalah garis. Okey, ini sama ada kita lukis graf garis terus tapi dia boleh juga lukis histogram dulu. Okey, contohnya lukis histogram, dia akan lukis histogram dulu, dapatlah bentuk histogram ni. Okey, dapatlah bentuk histogram. Lepas tu kita pun lukis garis di atas histogram itu. Macam mana nak lukis garis? Kita tanda dekat tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Sebab tu cikgu nak awak tinggal ruang kosong dekat depan ni. Okey, so ini pun tanda tengah-tengah, tengah-tengah dan belakang sekali pun mesti ada. Bermula dengan kaki dia mesti berjejak tanah ni kaki. Kiri dan kanan mesti berjejak tanah. Dia tak boleh terapung macam ni je. Okey, dia tak boleh terapung macam ni je. Garis terapung macam ni. Dia mesti menjejak tanah. Okey, 1, 2. Okey. So ini adalah histogram. Histogram, mula-mula histogram, lepas tu bila dah jadi kita letak garis-garis dekat atas dia, maka dia jadi graf poligon kekerapan. Okey, so kita ada dua bentuk poligon kekerapan. Cikgu ulang, sama ada awak lukis garis dahulu ataupun lukis histogram, lepas tu kita tanda tengah-tengah, lepas tu baru kita garis-garis-garis, maka jadilah dia bertukar bentuk, namanya adalah poligon kekerapan. Dia tak jadi nama histogram dah, dia jadi nama poligon kekerapan. Okey, so ingat histogram, carta palang, bangunan rapat-rapat, depan tinggal kosong. Boleh je nak rapatkan tapi cikgu ada sebab kenapa awak kena tinggal kosong. Dan poligon, ingat poligon kan awak ada poligon, pentagon, oktagon, nonagon, dekagon. Okey, nampak tak? Semua itu adalah garis-garis. Jadi poligon, graf, dia adalah graf garis. Okey, so sebelum kita lukis tu awak kena pandai dulu melengkapkan jadual. Okey, dia akan bagi jadual nanti. Okey, dia bagi jadual sama ada dia bagi jadual bentuk macam A ni, mendata, ataupun dia bagi jadual macam dalam bentuk B, dia bagi menegak. Okay, kalau dia bagi mendata macam A, awak tukar dulu bentuk dia supaya jadi macam B. Okay, senang untuk kita buat nanti.
Okey, so dalam jadual ni awak kena kenal dulu apa dia ni. Yang pertama ni, kolom pertama ni, kolom A ni. Kolom yang pertama ni apa? Okey, dia berkenaan dengan laju. Laju dia dalam, dia bagi unit kan. Ini tak ada masalah. Okey, ni laju, cerita pasal laju dalam kilometer per jam. So, dalam laju ni dia ada ni 70 hingga 79, 80 hingga 89. Okey, sampailah 120 hingga 129. Cikgu suka terang ni sebab nak bagi awak faham. Dan bila awak faham, awak boleh ingat. Okey, setiap ni, ni yang sorry, yang pertama, ini yang kedua, ini adalah kelas sebenarnya. Ini kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Ini adalah kelas keenam. Okey, untuk graf yang ini kita ada 6 kelas. Okey, kita ada 6 kelas. Okey, so setiap kelas dia ada nilai-nilai tertentu. Okey, dan nilai dia untuk kelas pertama 70 hingga 79. Okey, bila disebut kelas, okey, dalam kelas orang akan tanya, okey, berapa orang sekelas? Okey, berapa orang sekelas? Okey, berapa orang sekelas itu adalah saiz kelas. Saiz kelas. Kalau soalan keluar, berapa saiz kelas? Dia tanya awak, berapa saiz kelas? So, awak ingatlah, saiz kelas ni maksudnya dalam kelas tu ada berapa orang? Okey, contoh cikgu ambil kelas yang pertama, nilai dia disebut 70 hingga 79. Okey, ada berapa 70 hingga 79 ni? Dia ada 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. So berapa nombor semua sekali tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 nombor. Jadi saiz kelas dia adalah 10. Itu maksud saiz kelas tu. Saiz kelas adalah seragam, mesti sama antara semua 6 kelas ni. Semua ada 10. Okey, kalau yang kelas keempat. Kelas keempat mula dengan 100. 100. 100. 1. 102 sampailah 109. So kita boleh kira. Ni semua akan ada 9, 10 nombor. Jadi saiz dia 10. Okey. So ini maksud saiz kelas. Tapi masa nak jawab, boleh je awak nak buat main-main macam ni, nak senarai lepas tu baru nak kira, boleh je. Tapi dia ada cara cepat. Cara cepat dia adalah cara pengiraan. Pengiraannya adalah awak ambil 2 kelas, okey, sama ada nak ambil kelas 1, 2, kelas 3, 4, kelas 4, 5, kelas 5, 6, bergantung pada apa yang diberi, boleh belaka. Okey, awak ambil contoh kita ada kelas pertama 70 hingga 79, kelas kedua adalah 80 hingga 89. Okey, macam mana nak cari saiz dia? Cari saiz dia sama ada awak ambil nombor depan ni. Okey, tolak ni. 80, nombor besar tolak nombor kecil lah. Jangan tolak nombor kecil, tolak nombor besar. Okey, dapat negatif pula. Okey, so 80 tolak 70 sama dengan 10. Ataupun awak ambil 89, ambil yang belakang pula. Okey, awak nak ambil yang belakang ni. 89 tolak dengan 79 pun dapat 10. Okey, so maka ini adalah saiz kelasnya. Okey, itu adalah saiz kelas. Dan kena ingat saiz kelas mesti seragam. Okey. So bilangan kereta ni, ini adalah kekerapan. Okey, ini adalah kekerapan. Okey, ini adalah kekerapan. Bilangan kereta. So, apa lagi yang awak kena tahu pasal jadual? Okey, dalam jadual ni yang kena tahu satu lagi adalah selang. Ini selang 70 hingga 79 tu kita panggil selang. Maknanya julat dia daripada berapa ke berapa. Okey, 70 hingga 79. Okey, habis pasal saiz kelas.
Okey. So, yang satu lagi yang awak kena tahu pasal jadual adalah kena cari titik tengah. Okey. Awak kena faham apa maksud titik tengah. Titik tengah adalah nilai yang berada di tengah. Okey. So, 70 hingga 79 tadi ni yang kita senarai ni. 70 hingga 79 siapa duduk tengah-tengah? Rajin nak cari satu-satu. Okey. Yang duduk di tengah-tengahnya adalah ni, dia ada 10 kan? Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Sini tengah-tengahnya. Ni tengah-tengah. Ada nombor tak? Tak ada nombor. Okey, maka tengah-tengah dia ada antara 74 dengan 75. Okey, tak payah ikut cara ni lah. Ini cikgu nak awak faham titik tengah tu apa. Kadang tu awak tahu titik tengah tapi awak tak ambuh selitkan dalam matematik ni. Bendanya senang je. Okey, so inilah titik tengah. Tengah-tengah. So, cara nak kira titik tengah adalah okey, cikgu suka tukar pen. 70 hingga 79 awak ambil 70 tambah 79 bahagi 2. Masuk kalkulator. Nak masuk kalkulator ni kena betul. Kalau nak masuk sekaligus, awak kena, kan cikgu kata kalau atas dia lebih daripada 1, awak buka kurungan, tutup kurungan. Okey, lepas tu baru bahagi 2. Okey, kalau dia senang cerita, kalau awak nak masuk je bahagi, awak bukalah kurungan dulu. Buka kurungan atas, tutup, lepas tu bahagi, buka kurungan bawah, buka, tutup. Okey, senang. Jadi, kalau dia keluar macam mana soalan pun awak tetap betul. Okey, so buka kurungan, 70 tambah 79, tutup kurungan, lepas tu bahagi, buka kurungan, masuk nombor dia 2, lepas tu tutup kurungan, tekan sama dengan. Maka dapatlah tengah-tengah dia adalah 74.5. 74.5. Okey. Lepas tu seterusnya ni buatlah. Okey, lengkapkan. Untuk cari titik tengah sebenarnya dia ada pattern dia. Kalau awak dah nampak di sini 74.5, maka kat bawah ni awak ikut je. Bila 7 sini 8. 84.5. Bila 84.5, sini 90 hingga 99, sini jadi 94.5 dan seterusnya. Okey, so itu titik tengah. Dan satu lagi yang awak kena tahu adalah sempadan bawah. Okey, sempadan atas. Cikgu nak cepat. Sorry ya, uduh. Okey, sempadan bawah awak tengok nombor yang di bawah. Siapa yang di bawah antara 70 hingga 79? Siapa di bawah? Di bawahnya adalah 70. Bawah dia adalah 70. Ni bawah. 79 adalah sempadan dekat atas. Okey. So, bila dekat bawah, awak buat macam ni dia. Tolak 0.5. Bila bawah, tolak 0.5. Bila sempadan atas, awak tambah 0.5. Okey. Kalaulah soalan tu keluar tiba-tiba je dia suruh lengkapkan jadual, dia kata sempadan bawah. Okey. Nombor bawah adalah 70. Tolak 0.5. 70 tolak 0.5 dapat 69.5. Kalau untuk kelas kedua, bawah dia adalah 80. Maka 80 tolak 0.5 dapat 79.5. Okey, dan seterusnya. Nampak tak pattern dia buat? Ini 69.5, 79.5, sini mesti berapa? 89.5 dan seterusnya. Okey, sempadan atas, cikgu kata tadi, sempadan atas awak kena tambah 0.5. Jadi sempadan atasnya 79 tambah 0.5 jadi 79.5. Ni 89 sempadan atasnya.
Jadi 89.5 dan seterusnya. Tengok pattern. Okey. So ini adalah jadual yang awak kena faham dan awak kena ingat. Kalau cikgu sebut titik tengah, apa maksudnya? Bila sebut sempadan bawah, apa maksudnya? Sempadan atas, apa maksudnya? Mana kelas? Ada berapa kelas? Okey, so kelas ini berapa saiz dia? So kira berapa saiz dia. Okey? Ya. Tu Kak Ana. Okey. Okey, so seterusnya kita tengok soalan contoh yang pertama. Contoh yang pertama dia bagi data mentah dekat awak dan awak kena lengkapkan jadual. Okey, kelas dia tak cukup lagi ni. Dia baru bagi 2 kelas. So kita ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 kelas. Tapi selangnya baru dia bagi 2. So awak letakkan sendiri. Nak lengkapkan sendiri awak kena tahu saiz dulu. Kena tahu saiz. Berapa saiz kelas dia ni? Okey, so macam mana nak cari saiz? Cikgu kata sama ada awak gunalah tangan awak tu kira 10, 11, 12. 3 je nombor. Jadi saiz dia adalah 3. Okey, dia mula dengan 10, 11, 12. Saiz dia 3. Ataupun cikgu kata apa? Nak tolak, awak ambil lah yang depan ataupun yang belakang. So 13 tolak dengan 10 dapat 3. Okey, boleh belaka. So awak lengkapkan. Cikgu bagi contoh untuk kelas ketiga. Bila sini kelas yang kedua nombor dekat atasnya 15, maka kita sambung dengan nombor 16. 16 hingga berapa? Dia ada 3. Dia ada 3 dalam ni. 16, 17, 18. Jadi 16, 17, 18. Saiz dia 3 kan? Okey. Ataupun awak ambil dekat sini 15, sini 16. Okey. 15 tadi tambah dengan 3 dapat 18. Okey. So 18, sini 19. Hingga berapa? 18 tambah dengan 3. Dapat berapa? 21. Okey. Yang ini tambah 3. 16 tambah 3, 19. Sama dengan hingga 21. 21, terus ni sambung. Okey, sama ada nak tambah 3, tambah 3, tambah 3 je lah. Senang cerita. 10 ke 13, yang ini dia tambah 3. 13 ke 16, yang ni pun tambah 3. Dan seterusnya. Lain sebab yang ni dia buat dalam gandaan 3 ni, jadi tak berapa kena kira sesa. So okey, apa maksud kekerapan? Kekerapan ni bilangan ke atas ni. Macam mana nak kira? Okey, apa maksud 10 hingga 12? 10 hingga 12 maksudnya dalam ni yang berat 10, berat 11 dan berat 12 dia duduk dalam kelas pertama. So, cara nak buatnya, ada 2 cara untuk awak masukkan data mentah ke dalam jadual. Cikgu suka tunjuk je. Cara kedua tu nanti rasanya awak dah pandai sendiri. Awak reka sendiri. Okay, cikgu tunjuk cara pertama. Sebab cikgu suka guna tally count. Okey, 13. Okey, potong 13. 13 duduk dalam kelas mana? Kelas kedua. Okey, tanda 1. 17. 17 kelas ketiga. Okey, tanda 1. 16. 16 kelas ke mana? Kelas ketiga lagi. Okey, tanda lagi. 21. 21 kelas mana? Kelas keempat. Okey, tanda. Lepas tu 14. 14 kelas kedua. Okey, tanda. Okey, awak buatlah ni sampailah habis. Okey, so dalam ni data dia kata ada 32. Jadi bila awak tambah nanti kekerapan, jumlah dekat sini mesti sama dengan atas lah, 32. Okey, so cara nak guna tally count kena tunjuk juga sebabnya takut zaman learning dia punya soalan pelik-pelik. Okey, kadang tu yang tak perlu ditanya konsepnya. So tally count ni
Okey, dia bilang dia tanda 1, 2, 3, 4. Yang kelima dia ikat. Lepas tu kalau ada lagi dia sambung kan ni? Sambung. Okey, lepas tu habis. Ini berapa nilainya? Seikat ni 5, 6, 7. Okey. Yang kelima tu ikat bukannya yang kelima, yang keenam baru nak ikat. 1, 2, 3, 4, ikat. 5. 5 je ikat. Okey, jadi kita bilang dalam gandaan 5. Okey, so titik tengah pun buatlah cikgu dah tunjuk tadi. Okey, buka kurungan 10 tambah dengan 12 tutup kurungan bahagi dengan buka kurungan bahagi dengan 2. Dapatlah 11. Okey, lepas tu kira. Okey, bila dah dapat dah lengkap dah jadual ni. Okey, soalan kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 3 gram pada paksi mengufuk dan 1 cm kepada 1 pokok anak paksi mencancang, dia suruh lukis histogram. Okey, macam mana nak lukis histogram? Okey, sama ada awak guna kertas geraf ataupun kalau tak ada kertas geraf awak buatlah dulu mana-mana kertas yang awak ada, kertas garis lurus pun ikutlah. Kalau kertas garis lurus cikgu guna awak ukur guna pembaris 2 cm 2 cm. Okey. So, ini kertas geraf awak. Okey, bila nak lukis histogram. So, histogram. Okey, cikgu tak lekat tak di jadual sini, cikgu reka cikgu reka jadual lain. Okey, contohnya kelas kita ada tadi kelas 1 hingga 5. Bilangannya adalah ni apa ni? Jam ni jam. Jam main handset. Jam main handset. Main handset. Okey, jam main handset. Okey, yang ni berapa orang bilangan pelajar? Okey, contoh ni jam main handset. Okey, maknanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. 5 jam bilangan yang pelajar main handset ada 3 orang. Yang main handset 6 jam hingga 10 jam adalah 5 orang. 10, lepas tu 11 jam hingga 15 jam adalah seorang. Okey, contoh. Lepas tu 15, 16 hingga 20 jam. Okey, 5, 6, 7, 8, okey adalah seorang. Okey, contoh. So macam mana kita nak transfer daripada jadual kepada histogram? Okey, so ingat dekat kalau guna kertas graf, cikgu tunjuk sekarang. Dekat kertas graf tu dia dah garis tebal dan garis untuk 2 cm. Dia dah ada dah 2 cm, 2 cm. Kalau tak ada, awak tanda dulu dengan pensil. Setiap 2 cm sengkang dia awak tanda dulu. Tanda. Okey, 2 cm ni. Tanda 2 cm. Lepas tu, kita kan ada titik tengah. Okey, kita kan ada titik tengah tadi dia suruh cari. Okey, kalau titik tengah yang ini 3. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 11, 12, yang ini 13, yang ini 18. Okey, nampak tak pattern dia? Okey, so titik tengah dekat sini 3. Yang cikgu buat tadi ni sangkang untuk 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okey, bila dia suruh tanda titik tengah, yang depan ni cikgu kosongkan, cikgu mula dengan kelas yang kedua, sengkang kedua. Titik tengah maka tanda di tengah-tengah. Tanda sini. Sini 3. Ni pula tengah-tengahnya tanda. Sini 8. Ini tengah-tengahnya berapa? 13. Ini tengah-tengahnya 18. Okey, ini adalah titik tengah. Kita guna titik tengah. Titik tengah tadi apa? Bilangan pelajar. Bilangan pelajar. Apa ni? Bilangan kat sini Ini kita guna apa? Dia cerita pasal jam. Okey, jam. Jam main handset. Okey. So ini adalah bilangan pelajar. Bilangan memang Pak Siwai. Bilangan memang Pak Siwai. Bilangan pelajar.
Okey. So kalau yang bilangan pelajar kalau soalan tu dia kata okey untuk Pak CY ni, kalau dia kata 2 cm kepada 1 pelajar, maka awak tanda 2 cm, awak mula dengan 1, tanda 2 cm, 2, tanda 2 cm, 3, tanda 2 cm, 4. Okey, kalau dia kata 2 kepada 1. Kalau dia kata 2 cm kepada 2 pelajar. 2 pelajar. Okey. 2 cm kepada 2 pelajar. 2 cm ni tadi kita dah tanda 2 cm. 2 pelajar. Jadi sifir 2. 2, 4, 6, 8. Okey, dia tak jadilah 1, 2. Bila sifir 2, 2 ni. Kalau dia kata 5, 5, 10, 15, 20. Okey, bergantung pada soalan. Kalau dia kata 1 cm, tanda 1 lah, ukur 1. Sekarang ni cikgu bagi soalan 2 cm. Maka ukur 2 cm, ini 2 cm. Yang ini pun 2, ini adalah 2 cm. Okey, sekarang ni kita nak masukkan daripada jadual kepada dalam graf. Kelas pertama ada 3. Okey, kelas pertama kita 3 sini. Ini kelas pertama. Okey, ini jarak 2 cm tadi ni. Yang bawah dengan yang atas. Ini tengah-tengah. Okey, 3. Sini 3. So, dekat sini. Ini tengah-tengah memang ada tengah-tengah. Lepas tu 5. Kelas kedua ada 5. So, 5 dekat sini. Okey. Lepas tu 1. Sini 2. 1 kat bawah ni. Ini pun 1. Okey. So, siap dah kita punya histogram. Okay, ini histogram. Okey. Kalau dia kata poligon kekerapan. Okey, daripada histogram kita tukar dia jadi poligon kekerapan. Ingat poligon kekerapan kena ada garis. So, nak cari garis, kita kena tanda dulu tengah-tengah bagi setiap kelas. Okey, setiap kelas tanda dekat tengah-tengah dan dekat puncak dia. Puncak dia. So, jangan lupa kaki kiri dan kanan mesti jejak bumi. Okey, sebab tu cikgu suruh tinggal kat depan ni tadi. So, garis ni guna pembaris. Guna pembaris. Okey. So, yang ni walaupun awak nampak dia sebaris, jangan pula awak tinggal macam tu. Kena garis lah. Garis. Lepas tu, garis. Okey. So, daripada histogram tadi, kita dah jadi graf poligon kekerapan. Okey, so cikgu nak awak lengkapkan buat yang ini. Okey, kalau ada kertas graf, buatlah dalam kertas graf. Kalau tak ada, awak buatlah dalam kertas kosong ataupun kertas garis lurus. Okey, so kita jumpa sekarang. Terima kasih.